Kisah yang ingin saya kongsi bersama dengan anda, pengalaman misteri yang diceritakan, entah benar ataupun tidak, tapi ini pengalaman yang dikatakan berlaku 2 tahun yang lalu. Anda bayangkan, perkara ini berlaku di salah sebuah kampung. Ya, di salah sebuah kampung di Sabah. Katanya di sini, Casey, tolong rahsiakan nama saya. Saya peminat misteri jam 12 dari Sandakan, Sabah, di sebuah kampung di sini. Ini berkenaan dengan nenek saya yang telah pun mati. Saya ini bukan orang Muslim, Casey, tapi saya ingin berkongsi pengalaman seram. Nenek saya meninggal dunia. Nenek saya ni kata Munir, bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan di sini. Ketika dia masih hidup, dia adalah seorang bomo yang dikenali di kampung saya dekat Sandakan di Sabah. Rumahnya jauh daripada orang lain. Akan tetapi, sejak kebelakangan, arwah nenek pada waktu itu yang kurang semakin hari semakin kurang sihat. Arwah nenek telah pun berpindah untuk menetap di rumah ibu bapa saya, katanya Munir. Jadi rumah nenek dekat kampungnya tu dibiarkan. Nenek menetap tinggal bersama dengan kami. Malam-malam hari, nenek gemar melakukan perkara ini. Yang pertama, asap rumah. Hampir setiap malam, di dalam bilik tidurnya akan dipenuhi dengan asap. Yang kedua, nenek suka sangat pada waktu malam mengasapkan beberapa cermin yang dia simpan. Cermin, Casey, cermin untuk dilihat, untuk memandang cermin tu, dan cermin tu disimpan. Cermin ini adalah cermin pusaka yang disimpan dalam peti. Nenek akan keluarkan cermin, kemudian disiapkan tempat asap, tempat bara. Barulah dikeluarkan cermin. Cermin itu diletakkan di atas asap yang keluar dengan begitu banyak. Bukan satu, ada beberapa cermin yang nenek simpan. Saya mendapat tahu daripada sepupu-sepupu yang nenek saya ini ada memelihara hantu. Maka cermin itu memerangkap hantu yang dipelihara sebagai tempat tinggal makhluk berkenaan. Saya juga dengar cerita yang disampaikan oleh beberapa penduduk kampung di kampung nenek, memberitahu pada waktu malam rumah nenek yang semakin hari semakin sunyi dan sepi sebab dah tidak lagi orang kembali ke rumah itu, katanya Munir. Malam-malam hari akan dengar suara orang menangis dalam rumah arwah nenek pada waktu itu. Tapi arwah nenek berada di rumah ibu bapaku yang menetap di sana, supaya senang
dijaga supaya senang mereka tengok. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Apa yang terjadi? Pada satu malam, aku sedang berada di ruang tamu. Katanya di sini. Berada dekat ruang tamu sedang bermain handphone. Ya, kisah ni berlaku 2 tahun yang lalu Bermain handphone. Tiba-tiba aku terdengar nenek aku memanggil aku. Munir. Munir. Ya, Nek. Sini. Masuk bilik. Nenek memanggil. Bila aku sampai ke bilik tidur nenekku, nenek aku sedang nyenyak tidur. Nek. 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 Pendengar Ria 897 FM, anda sekarang cuba bayangkan situasi yang dialami oleh Munir ini. Dia panggil nenek yang tidur dalam bilik yang gelap di atas katil. Nek. Kemudian, tadi bukankah nenek aku yang panggil aku? Tiba-tiba kata Munir, saya terdengar suara Casey. Terdengar suara bila aku katakan, tadi bukankah nenek aku yang panggil aku? Tahu-tahu tidur. Bukan nenek kamu yang panggil kamu, aku yang panggil. Ada suara yang menyaut. Katanya, bukan nenek kau yang panggil kau, aku yang panggil. Dengan nada suara yang seram. Apabila saya lihat di tepi katil nenek, ya, di tepi katil sebelah kanan katil nenek berdekatan dengan jendela ataupun dengan tingkap. Macam ada orang duduk di tepi katil, hanya nampak bahagian atas tubuhnya sedang sandar pada katil. Kemudian bila aku tenung dan renung, aku ternampak dia toleh perlahan-lahan memandang ke arah aku. Aku terus lari, Casey. Ya, beliau kata dia lari, tinggalkan bilik nenek. Semakin hari semakin seram nak duduk dalam rumah. Asap jangan kata, setiap malam akan berasap rumah ini. Kecuali waktu-waktu nenek dah penat dan tidak larat untuk melakukannya, selagi dia mampu, dia akan mengasap cermin-cermin yang disimpan. Jadi, dengar cerita, dalam cermin tu ada makhluk-makhluk jin yang terperangkap. Nenek akan keluarkan makhluk jin dari cermin atas urusan-urusan bantuan sesi rawatan yang dijalankan hampir setiap malam Jumaat. Dan kemudian makhluk ini akan masuk balik ke dalam cermin, dan sebab itulah nenek mengasap cermin ini setiap hari, sama seperti manusia yang makan setiap hari. Jin yang terperangkap dalam cermin arwah nenek saya juga perlu makan, Casey. Perlu makan, maka itu asaplah makanan yang disajikan. Nenek meninggal dunia. Cermin dalam rumah, cermin pusaka yang ditinggalkan masih dalam bilik. Difahamkan cermin ini tidak boleh dipecahkan. Barang siapa yang pecahkan cermin, peninggalan arwah nenek, apa jua yang ada di dalam akan keluar dan menjadikan orang yang memecahkan cermin itu sebagai tuan barunya. Sebagai tuan baru, seseorang itu harus, katanya di sini seseorang itu harus menyiapkan makanan, antaranya asap, yang lain tidak perlu saya beritahu, Casey. Jadi arwah nenek meninggal. Malam yang pertama setelah arwah meninggal dunia, anda bayangkan, katanya di sini, malam yang pertama arwah nenek meninggal,
dah dikebumikan, ya, keesokan hari tu sebelum tu dikebumikan, malam tu bila balik daripada tapak tanah kubur, semua tengah duduk dalam rumah, saya dekat dalam bilik saya. Ibu dan bapa berada dekat ruang tamu, adik-beradik yang lain ada dalam bilik mereka. Kami dapat rasakan ada sesuatu bergegar dalam rumah. Apabila dapat tahu yang bergegar, yang begitu kuat adalah katil di dalam bilik arwah nenek. Katil tu bergegar seolah-olah macam ada orang menggoncang dan menggoyang katil itu. Saya, adik-beradik, ibu dengan bapa nampak Casey. Rupa-rupanya bawah katil arwah nenek simpan peti yang ada berisi cermin-cermin pusaka. Jadi semalaman tidak makan asap, maka itu ia bergegar mencari makan. Cermin-cermin itu yang masih disimpan dalam peti dibawa keluar oleh bapaku. Entah dia buang ke mana, dia buat apa dengan cermin itu, aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu, bila bapa bawa keluar peti, dapat rasakan macam ada sesuatu yang tak baik dengan isi kandungan dalam peti. Bapa aku keluar dari rumah membawa peti, entah ke mana, dan bila dia kembali, peti yang dibawa keluar daripada bawah katil tidak sama sekali bersama dengan bapa aku. Itulah kisah yang diceritakan, pengalaman yang tak dapat dilupakan oleh Munir, berkongsi pengalaman dalam Misteri Jam 12. Ini datang daripada nama samaran yang beliau gunakan, ya, daripada Encik Daud, bukan nama sebenar. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Saya benar-benar harap dapat Casey bacakan pengalaman saya ini supaya kita semua dapat lebih berhati-hati dan juga lebih berwaspada dari apa yang bakal saya ketengahkan. Jangan mudah kita percaya pada orang, katanya Encik Daud. Ini berlaku kepada isteri saya. Dia telah pun membeli sejenis minyak wangi. Orang yang menjual kata ini minyak wangi untuk amal. Boleh tak kakak beli? Isteri saya membeli minyak wangi berkenaan dengan niat nak membantu derma. Dia pun tak tahu dan tak tanya amal ni untuk masjid mana ke, untuk badan-badan mana, untuk siapa, kumpul dana ni. Dia cuma keluarkan duit, dia kasih pada orang tu, dan orang ni menghadiahkan dia botol macam botol kecil minyak atar, dan katanya ini sebagai satu tanda terima kasih kepada para penderma. Isteri ambil, bawa pulang ke rumah. Dan mula-mula saya memang tak dapat lihat perbezaan, ya, tak dapat lihat apa yang berlaku pada isteri saya. Tapi lama-kelamaan katanya di sini isteri saya seolah-olah menunjukkan tanda-tanda yang dah berubah. Dah berubah sangat. Dan dipendekkan cerita, katanya di sini, entah benar ataupun tidak, ingat, jangan mudah percaya, tapi lebih baik kita berwaspada daripada terkena, saudara. Rupa-rupanya isteri saya telah pun memakai minyak wangi yang telah dijampi. Minyak wangi yang telah dijampi. Saya terperanjat mendapat tahu isteri saya hampir setiap bulan akan transfer duit kepada seorang lelaki ataupun kepada akaun yang sama sekali kita tak tahu siapa pemilik akaun berkenaan. Sama sekali tidak tahu. Isteri setiap bulan akan kasih $500, $500 setiap bulan tanpa henti. Perkara ini berlaku selama 2 bulan lebih. Dah 2 bulan lebih isteri transfer duit Casey. Waktu kali pertama, kedua saya tak tahu sebab tak keep track. Tapi kali kedua dapat lihat daripada statement, dan saya tanya pada isteri, ini transfer 500 kepada siapa ni? Duit saya punya suka lah. Saya tahu duit awak punya suka, tapi ni awak transfer dekat siapa? Awak beli barang apa ni? Untuk apa ni? Untuk amal. Menjadi marah Casey bila saya tanya.
tanya lagi. Sudahlah, bergaduh dengan saya. Dan akhirnya, bila saya tanya dan terus bertanya pada waktu malam tu, isteri saya tiba-tiba berubah. Abang tanya ni, ini duit 500. Awak transfer dekat akaun siapa? Saya tak kisah kalau awak kasih adik-beradik awak ke, kasih mak bapak awak. Tapi ni siapa ni? Siapa? Saya pun sukalah saya punya duit. Saya tahu duit awak, tapi saya sebagai suami saya pun berhak tahu. Awak transfer duit pada siapa? Awak beli barang apa ni? Awak beli barang apa? Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Aku punya duit, aku punya sukalah. Kenapa kau nak sibuk? Casey, tiba-tiba suara isteri saya berubah dan saya tahu sesuatu tak kena. Saya panggil seorang rakan saya yang memang mahir dalam gangguan. Kawan saya datang ke rumah. Pada malam tu juga, nasib baiklah Casey. Rumah tak ada orang. Kawan saya datang, bertanya, macam mana kau datang sini, siapa hantar kau? Tak jawab, dia diam. Tak apa, aku akan cari kau datang dari mana, kata kawan saya. Kawan saya pun keluarkan sejenis pendulum. Pendulum ni macam ada tali. Dekat bawah tali tu ada sejenis kayu. Saya tak pasti apa tujuannya. Dia keluarkan, dia pegang dengan tangan kanan, komat kamit mulutnya membaca surah. Kemudian dia jalan satu rumah. Dia jalan dekat satu rumah, dia berhenti. Dia berhenti, dapat lihat pendulum tu bergerak ke kiri ke kanan. Dan kemudian dia tunjuk. Kau tengok ni, ini dia bergerak ni lebih ke mana? Saya dapat lihat dengan mata saya, Casey, benda pendulum tu dia bergerak lebih ke arah kiri. Lebih ke arah menunjukkan ke arah kiri. Teman saya jalan. Akhirnya teman saya kata, boleh tak engkau bukakan laci ni? Saya pun buka laci. Ni botol apa ni? Entah. Aku pun tak tahu. Kau dah jumpa. Tiba-tiba isteri saya dekat luar terpekik kata, kau dah jumpa. Angkat, ini minyak wangi ni. Aku rasa ni punca dia. Tak apa, kita keluar. Ini ke? Ini ke? Ini ke barang dia? Oh. Ada orang kasih lah ni. Kemudian saya teringat isteri saya pernah beritahu saya. Isteri aku pernah cakap dia ada derma dekat seorang lelaki, dan bila derma dapat minyak wangi ni, dan dia pernah pakai beberapa kali. Inilah aku rasa punca dia, kata teman saya kepada saya. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Selepas tu teman saya mengambil minyak wangi. Kemudian dia keluarkan lighter. Dia bakar minyak wangi itu sambil dia baca komat kamit mulut baca. Tolong, panas. Aku keluar. Tolonglah, panas.
Mas, tolong jangan bakar aku. Bayangkan mendengar dia. Benda tu keluar daripada tubuh isteri. Sebelum keluar, pakar teman saya ni kata, kau tolong pegang ibu jari kaki isteri kau. Jangan kasih dia keluar dulu. Pegang. Katanya, aku dah nak keluar. Kenapa kau tahan? Tolonglah. Kemudian, nanti dulu. Jangan keluar. Kau harus berjanji dengan aku yang kau tak akan datang dan mengganggu tuan rumah ni lagi. Dia diam, Casey. Okey, kalau kau tak nak, aku bakar lagi. Tolonglah, tolong. Jangan. Aku keluar. Aku tak datang lagi. Betul? Betul. Aku tak datang lagi. Tolong jangan bakar. Lepaskan. Saya pun lepaskan genggaman ibu jari kaki isteri. Isteri saya kembali. Casey. Macam-macam hal orang nak jadi kaya. Perkara ini tidak saya laporkan kepada polis sebab saya pun tak tahu siapa orangnya. Tak pernah nampak. Tapi saya harap dapat Casey kongsi dalam MJ12 supaya lebih ramai lagi berhati-hati. Ini daripada Kak Rani. Kak Rani kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kak Rani di sini. Kakak nak berkongsi satu peristiwa. Ini berlaku pada kakak bila kakak baru saja berumah tangga. Dan waktu tu juga sedang berbadan dua, Casey. Kakak ni dahulunya, orang dulu lebih banyak pantang larangnya daripada orang-orang sekarang, dan dahulunya ni kita lebih takut lah dengan pantang larang ni. Jadi kakak ingat pada waktu tu kakak pergi ke rumah adik kakak, telah pun ke sana. Kakak dengan adik ni memang rapat lah. Adik kakak ni pun dah berumah tangga, ada 2 orang anak. Dan ada kalanya dia akan minta kakak datang ke rumahnya untuk temankan dia lah, nak bila suaminya bertugas pada waktu malam. Dan kakak ingat lagi, suami kakak ni waktu tu keluar kerja jam 9 malam, ya. Jadi sebelum tu kakak kena siapkan lah barang-barang kerja, seperti pakaian dan juga bekalan untuk dibawa pergi ke kerja lah oleh suami. Hanya selepas suami keluar kerja, baru kakak akan keluar rumah, pergi rumah adik lah yang tidak jauh. Kakak tinggal dekat Bedok North, adik pun di Bedok North. Dan kalau jalan kaki, dalam masa 15 minit akan sampailah dekat kawasan blok adik kakak yang ada di Bedok North. Jadi kakak beritahu suami lah, bang, malam ni saya pergi rumah Ira, kata Kak Rani. Jadi kata, yelah, awak tu baik-baik, jangan nanti mak tahu saya pula kena marah. Sebab mak selalu pesan dekat saya, jangan kasih awak keluar malam-malam. Abi Ira macam mana bang? Dia seorang, anak dia 2 kat rumah, dia tu penakut. Okey. Jadi adik saya yang berumah tangga dahululah, saya berumah tangga kemudian. Dan sebab itulah adik saya mempunyai 2 orang anak. Dan saya waktu tu sedang dalam proses nak menerima cahaya mata. Jadi suami pun keluar kerja jam 9. Saya pun kemudian siapkanlah barang-barang saya lah, dan juga nak bawa makanan untuk adik. Saya dah siapkan makanan, dan saya pun dah, katanya di sini, dah ambil pakaian untuk tidur rumah adik kan. Nanti besok pagi nak bangun, kemudian nak balik ke rumah. Jadi saya pun jalan, sambil berjalan ni membawa makanan lah. Waktu tu saya sedang berbadan dua, sedang hamil. Dan ni kalau mak saya dapat tahu, mesti saya akan dimarahi berbakul-bakul, kena marah. Jadi oleh kerana itu, suami saya tak nak bilang, saya pun tak nak beritahu. Ya, nasib baik sekarang ni tak ada media sosial. Kalau tidak, semua rahsia bocor kisi. Yalah, sikit-sikit selfie upload, pergi rumah adik upload, dekat rumah adik upload, ambil gambar upload. Jadi dulu tidak ada ni semua. Jadi lebih senang untuk berahsia daripada sekarang. Tak juga kata Kak Rani. Jadi sampai rumah, sebelum sampai rumah adik ni,
dekat bawah blok. Tengah jalan ni dah tiba-tiba dah macam termengah-mengah tu, macam sesak nafas. Tak pernah berlaku. Pertama kali jalan, duduk dekat bawah blok adik kakak ni, blok 500 lebih, ada tempat bangku orang duduk. Kakak pun kata Kak Rani duduk dekat bawah blok sambil kakak cuba nak kawal pernafasan ni sebab tiba-tiba rasa sesak nafas. Tengah duduk tarik nafas ni, kakak perasan dekat tepi tembok bawah blok 500 lebih di Bedok North, blok adik kakak, di sebalik salah satu tembok, ada perempuan kisi sedang menjenguk tengok kakak. Lama tau dia jenguk. Kakak perasan macam ada orang tengok. Bila kakak toleh memandang ke arah orang yang sedang menjenguk, dia sembunyi dekat belakang tembok. Waktu tu kakak rasa tak sedap hati. Kakak pun kuatkan semangat kakak. Kakak berdiri, berjalan menuju ke arah lift rumah adik kakak. Rumah adik kakak ni, rumahnya di tingkat 4. Kalau dari bawah dah tingkat 1 nak naik tangga tingkat 4, perit kesi. Perit. Jadi kakak terpaksa naik lift. Naik lift, dia bukan macam sekarang. Zaman sekarang, lift setiap tingkat ada lift. Zaman dulu kena naik atas, turun lagi 2 tangga. Begitulah. Jadi, kakak naik lift tingkat 6. Pintu lift terbuka. Kakak pun keluar. Tengah nak turun tangga kisi, kakak tergerak hati nak jenguk dekat celah handrail tangga ni. Kakak ternampak orang yang tengah jenguk dekat kakak berada dekat tingkat 5, sedang tengok kakak yang ada dekat atas. Kakak nampak wajah dia, dia tengok kakak, dia senyum. Ya Allah, dulu pula tak ada handphone. Tak ada handphone. Kakak masuk balik lift, tekan tingkat 1, turun bawah tingkat 1. Kakak tengok kiri kanan, ya Allah, takut kisi. Kemudian kakak pergi dekat kedai kopi berdekatan dengan rumah adik kakak. Kakak telefon adik, kakak tanya, Ira, ni kakak ni. Kakak kata nak datang, tengah on the way ni. Kakak nak beritahu adik tentang gangguan yang kakak hadapi pun kakak tak nak, sebab adik kakak ni penakut. Kakak ni lebih berani dari dia. Kakak tengah on the way ni, kau tunggu kejap Yelah. Jadi adik saya pun, kakak pun letak telefon. Kakak tunggu dekat kedai kopi lagi setengah jam. Dalam setengah jam kakak akan berangkat. Jadi duduk kat kedai kopi, minum secawan air. Setengah jam kemudian telefon tak jawab. Telefon tak jawab. Kenapa adik aku tak jawab ni? Telefon tak jawab kisi. Kenapa ni Kakak pun beranikan diri. Kakak pergi rumah adik. Akhirnya sampai dengan selamat, ketuk pintu. Assalamualaikum. Adik kakak buka pintu, tercungap-cungap nafas. Kenapa dengan kau? Kakak cakap dengan saya, Kak. Kakak main-main kan? Kakak sengaja nak takut-takutkan saya. Kakak cakap, Kak. Kenapa ni? Kak cakap, Kak. Adik saya akhirnya dapat tenangkan diri dan saya tanya kenapa. Katanya bila saya letak telefon 5 minit kemudian pintu rumah diketuk. Buka pintu, kata adik saya nampak saya ni kakaknya dekat depan pintu. Kak, sekejap sampai, baru 5 minit tadi telefon. Aku telefon kau kat tepi ujung tu je. Ada telefon ke? Kat bawah blok sebelah. Saya bercakap dengan adik saya kisi. Adik saya pada waktu tu katanya, kakak tunggu jap saya tengah tidurkan budak-budak. Adik saya masuk bilik tidurkan anaknya. Saya kata adik saya duduk dekat ruang tamu tengah tunggu ni. Dan kemudian kakak tanya pada adik, kenapa aku call kau tak jawab? Kak, nak jawab macam mana, Kak? Kalau mak telefon, saya ni dah susah nak bohong, tersalah cakap. Jadi adik saya takut mak saya telefon dia, tercakap pula saya dekat rumah, nanti kena marah dua-dua.
Sebab tu adik saya tak jawab panggilan. Bayangkan Casey, waktu tu adik saya tengah duduk dekat dalam bilik. Dia nampak saya tengah duduk dekat ruang tamu, nampak bahagian belakang saya tengah duduk seorang, duduk Kak, tunggu kejap Kak Tengah tepuk, tiba-tiba dah tidur. Kebetulan selepas anaknya ditidurkan oleh adik saya ketuk pintu. Dia pusing kiri kanan tengok mana saya ni. Buka pintu, nampak saya dekat luar Casey. Sebab tu dia kata, kakak tolong kak, kakak main-mainkan saya kan, kakak nak takut-takutkan saya kan. Padahal Casey, waktu saya ketuk pintu, sememangnya saya baru saja sampai. Misteri Jam 12. Ini ada kisah yang dikatakan berlaku. Kejadian ini berlaku ketika dia di bangku sekolah. Sekarang ini dah berumah tangga, tidak beritahu berapa lama satu ketika dahulu kejadian yang menakutkan ini pernah menghantui beliau. Ini berlaku di Temerloh. Di Temerloh. Temerloh ni kat kawasan mana? Tidak diberitahu. Dan katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Putri Natasha nak berkongsi kisah pengalaman yang berlaku di rumah saya di Temerloh. Kejadian yang menakutkan ini berlaku pada waktu malam. Saya sedang seorang diri, tengah dalam bilik seorang diri, dan yang mana mak dengan bapa saya tengah tidur. Saya ada seorang kakak saya pun tengah tidur. Dan kakak saya tidur berasingan dengan saya lah. Jadi pada malam tu saya sedang bermain handphone. Tiba-tiba maaf, bukan bermain handphone, saya sedang bermain game. Dia tidak beritahu bermain game dekat handphone ke dekat komputer, tapi sedang bermain game pada waktu malam. Tiba-tiba saya terdengar ada orang panggil saya. Katanya, Putri. 2-3 kali panggil Putri. Saya toleh tengok dekat ruang tamu, tak ada orang. Dan sampaikan beberapa kali itu dia panggil, ada suara memanggil nama saya, Putri. Saya bangun daripada tempat duduk di dalam bilik tidur saya. Saya pergi ke bilik kakak. Saya jenguk kakak saya, sememangnya tengah tidur. Dan pada mulanya saya ingatkan mungkin mak saya. Saya buka pintu bilik mak yang tengah tidur, nampak mak tengah tidur. Dan saya tertanya-tanya, siapa pula yang panggil ni? Jadi saya masuk ke dalam bilik saya balik, dan saya terus bermain game. Dan waktu tu saya dah rasakan macam ada sesuatu yang tak kena. Tapi oleh kerana saya tak nak pergi ke bilik kakak, ego lah kononnya, tak nak layan. Saya buat bodoh dan saya terus bermain game. Sekali lagi ada dengar suara Putri. 2-3 kali suara itu muncul dan memanggil saya. Lalu saya toleh dan memandang ke kiri ke kanan mencari siapakah yang memanggil saya. Ya, saya masih ingatkan mungkin kakak saya, mungkin ibu saya. Tapi 2 kali saya pergi ke bilik kakak dengan ibu saya langsung tidak nampak yang mereka ni bangun dan memanggil saya beberapa kali, kata Putri Natasha. Saya bangun kali kedua pergi bilik kakak. Tengok kakak dalam bilik, saya patah balik ke dalam bilik saya sebab bila saya tengok kakak saya memang tengah tidur. Bila nak masuk dalam bilik, alangkah terperanjatnya saya ternampak dekat bawah katil di rumah saya di kawasan Temerloh. Saya ternampak ada susuk tubuh orang tengah baring menyerupai seorang wanita sedang baring di kolong katil dalam bilik saya. Bila ternampak susuk tubuh yang begitu jelas kelihatan seperti ada seorang perempuan tengah baring, saya terus masuk ke bilik kakak. Saya kejutkan kakak. Kakak saya bangun, tanya, apa dik? Adik nak tidur sini dengan kakak boleh tak? Tidurlah. Saya tidur dekat bilik kakak saya, hanya beralaskan bantal sebab saya takut nak balik ke dalam bilik saya. Kisah kejadian bermain game pada waktu malam, Casey. Gangguan yang saya terima memang amat menakutkan. Tapi itu ketika saya di bangku sekolah. Sekarang ni saya dah tamat sekolah pun. Itulah cerita yang saya nak kongsi sama. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Hello, selamat pagi. Hello. Selamat pagi, siapa bercakap ni? Sari. Sari, ya. Cik Sari. Temerloh tu dekat mana, Cik Sari? Lagi jauh lah. Johor. Temerloh Pahang. Oh, Pahang. Oh. Temerloh Pahang betul.
Dia ada signboard kan Temelur. Dan Okey. Ini kisahnya kalau di Malaysia macam-macam ada lah. silakan pengalaman. Okey. Saya ceritakan pasal dulu saya kerja sebagai kena di hospital lama lah kira. Okey. Okey. Pada malam tu saya di escort lah untuk escort satu hotel perempuan. Bawanya tangan siapa yang dipotong nak pergi musi tau. Okey. Saya berlalunya daripada nak pergi ke sana dalam dia 3 pointer tau. 1, 2, 3. Tengah berlalu, mula bawanya. Bawanya macam bau bunga melur. Lalu sambal yang putih lah. Faham tak? Macam betul kibas kan? Kibas. Terus saya punya semangat hilang lah. Terus saya baca, tak boleh baca apa-apa lah. Katanya Acik, awak boleh baca, cakap boleh baca. Pasal dia tahu ucap Melayu kan. Dia tahun 80 lebih kan 80 lebih. Ingat lagi sejam saya kerja cleaner. Saya ingat lagi saya kerja berhal punya cleaner tau. Dah berlalu, baca lagu ganggu lagi sebelah kanan tau. Ganggu belah kiri ke depan. Faham tak? Macam ganggu pergi macam angin lah. Zoom keluar lagi. Saya baca, ya Allah ya Tuanku, tolong hamba lah kata orang kan. Tu pergi Pak Musi dia selamat. Katanya Acik yang attendant tu, ingat, sekali kalau orang tanya tangan ke Musi ke apa kaki, jangan dipotong, baca ayat atau azan. Itulah kali saya dapat temunya. Dah lama lah kira. Ni kalau macam benda macam yang ada semua kuat dia escort kalau macam kuat habis lah kata guntur kata orang. Faham tak? Tu jam umur saya 20 lebih tahun tau. Sekarang dah 59 okey lah semangat berani lah tahu baca ayat-ayat kata orang kan. Ni kalau jumpa depan mata ni mungkin apa yang akan anda buat? Kalau depan mata saya akan ada teruskan kata orang. Dah belajar agama, dah tahu orang-orang ada agama saya kan tahu. Kamu baca Islam tu suka alam tu ayat tu. Itu yang dikatakan paling handal sekali kalau kita yakin lah. Pasal pernah jadi pada tahun raya tu. Tahun berapa saya lupa lah. Lebar 185. Okey. Lalunya bas mana lah, saya lupa lah. Rumah saya baca Islam Bismillah halal kan. Lalu yang bus driver saya dengar lah dia macam merauh, keluar macam terbuka kan, lepaskan, ini air bagus tu. Saya masih ingat lagi tu ayat apa. Itu ayat penempaukan kontrak dia adalah mereka zaman ni yang mengerjakan itu mayat sebuah kan kata orang. Kalau macam kita lama-lama baik kecil orang yang lama lagi tahu yang ada umur lebih besar bagus. Saya pengalaman di kampung itu yang Bismillah saya beri tu lah orang yang saya tak rambilan kampung kata orang. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, ini kisah yang ini satu perkara yang dikongsi sama, benar ataupun tidak jangan mudah percaya, tapi ini saya tengok macam seram pengalaman yang diketengahkan ini. Datang daripada Encik Said, Cik Said Anwar berkongsi peristiwa. Katanya, Assalamualaikum KC dan juga para pendengar Ria 897 FM. Waalaikumsalam. Said Anwar di sini nak berkongsi pengalaman kisah yang saya alami dan perkara ini berlaku 2 minggu lepas. Jadi ini message yang dikirim kepada saya melalui iaitu Facebook private message 2 minggu lepas. Encik Said berkongsi pengalaman. Jadi saya bertanya pada beliau, saya message lah, ni 2 minggu lepas ni, 2 minggu lepas ni berlaku pada diri anda dengan keluarganya, katanya di sini. Saya dengan keluarga saya baru balik bercuti, baru balik memancing. Dalam perjalanan pulang ke rumah, sesuatu berlaku dan inilah yang ingin dikongsi, diketengahkan bersama dengan saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi kita teruskan kisah di Ria 897 FM daripada Cik Said Anwar. Baik, minta maaf saya tadi sedang memahami kisah yang dikirimkan oleh Encik Said Anwar. Sebabnya kisahnya agak panjang sedikit. Jadi saya baca dan memahami jalan cerita supaya saya dapat menyampaikan dengan cara yang mudah untuk anda fahami. Terima kasih pada Cik Said Anwar. Saya jarang baca kiriman private message, tapi saya tadi ada terbaca ni, mungkin dah rezeki beliau. Berkongsi pengalaman dan saya tengok ni memang menarik sangat pengalaman yang diceritakan.
Cik Syed Anwar berkongsi 2 minggu lepas bersama dengan keluarga pergi memancing dan bila balik itu mula berlaku gangguan dalam rumah. Jadi apa yang berlaku, mereka pergi memancing dan balik memancing semalaman. Jadi mungkin pergi pancing pada hari Jumaat malam, balik keesokan pagi lah pada hari Sabtu pagi. Dan malam tu bila balik mancing tu kan, awak pagi balik mancing, malam tu gangguan berlaku dalam rumah. Cik Syed Anwar menceritakan, saya ni kerja shift. Jadi pada hari Sabtu malam saya bekerja, isteri saya telefon dalam keadaan suara yang agak cemas. Saya pun tanya pada isteri, kenapa. Isteri saya memberitahu dalam rumah kedengaran ada suara tangisan. Saya tak bohong Casey, kata Cik Syed Anwar. Isteri saya telefon dalam keadaan suara cemas dan kata isteri saya dekat dalam rumah dia dengar beberapa kali suara perempuan menangis. Masalahnya saya ada 2 orang anak, kedua-dua anak saya adalah anak lelaki. Jadi bila isteri saya telefon dan katakan dengar suara perempuan menangis, saya dah tahu ada sesuatu yang tak kena. Saya cuma kata pada isteri, awak banyak bersabar, awak cuba istighfar, baca surah. Baik bang, isteri pun letak telefon. Beberapa minit selepas saya letak telefon, isteri saya telefon saya lagi dan katakan, abang tolong bang, saya dah tak tahan. Saya takut bang. Anak saya 2 lelaki tengah tidur dan saya kata pergilah kejut budak-budak. Kata isteri saya dia nak keluar bilik pun dia takut. Sebab suara tu macam datang daripada ruang tamu. Anak saya berada dalam bilik tidur mereka. Jadi isteri saya telefon menggunakan handphone. Ya, ini berlaku 2 minggu lepas. Dan dipendekkan cerita, saya cuba berbual dengan isteri, layan isteri dan cuba berikan dia semangat. Dan akhirnya dia tidak lagi menelefon mengganggu saya. Saya pula yang rasa cemas. Sebabnya isteri saya dah tak telefon ni. Apa jadi dengan isteri? Dia okey ke tak? Nak telefon rumah takut mengganggu dia. Tak apalah, saya hanya tawakal. Isteri saya mungkin tengah tidur. Jadi Casey, saya kerja malam pukul 9. Dan saya pada malam tu berjumpa dengan supervisor. Saya memberitahu ada kecemasan dekat rumah. Boleh tak kalau saya ambil waktu lebih awal untuk balik ke rumah. Jadi saya kerja jam 9 lebih malam dan kemudian saya balik rumah. Jam 6 pagi. 6 pagi. Jadi 9 sampai 6 lah. Boleh bertugas selama 9 jam. 9 sampai 6 bekerja, kemudian pukul 6 tu balik rumah. Dan oleh kerana saya minta izin, bos saya ni, supervisor saya memberikan kebenaran, pukul 3 pagi saya dah sampai rumah. 3 pagi Casey. Tak perlu ambil cuti, tak perlu ambil off. Dia kata tak apa, diizinkan balik. Saya pun balik ke rumah. Saya buka pintu, saya nampak dekat ruang tamu ada perempuan tengah duduk. Saya ingatkan isteri, saya buka, astaghfirullahalazim, awak ni takutkan saya lah, kata saya pada isteri. Kemudian saya nampak ni, saya dengan beg, saya letak beg atas lantai, tengah berdiri depan pintu, tengah buka sepatu. Saya kerja gunakan boot tau. Boot saya ni high cut, jadi kena buka tali tu perlahan-lahan lah. Jadi tengah buka tali boot, saya nampak isteri saya dekat ruang tamu, tengah duduk dekat ruang tamu berdiri masuk dapur. Saya ingatkan dia nak buatkan saya minuman. Saya pun buka boot, saya angkat beg saya, masuk dalam bilik. Lampu masih gelap, tak buka lampu. Saya letak beg dekat tepi almari Casey. Tengah letak beg, saya terperanjat nampak isteri saya tengah tidur dekat atas katil. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Waktu tu saya dah terperanjat sangat-sangat. Saya takut dan terkejut kerana ternampak isteri saya tadi masuk dapur. Mula-mula duduk dekat ruang tamu, kemudian masuk dapur. Kemudian bila masuk bilik, rupa-rupanya isteri saya tengah tidur dekat atas katil. Dan saya rasa terperanjat dan kemudian saya tertanya pada diri saya. Awal tadi isteri saya telefon tentang gangguan yang berlaku dalam rumah, saudara. Kemudian saya kata jangan takut, tabah. Rupa-rupanya memang benar. Apa yang dialami oleh isteri saya memang benar-benar berlaku. Pendengar Ria 897 FM. Ini terjadi, perkara ini berlaku
saya dapat tahu, fikir balik macam mana boleh tiba-tiba dalam rumah ni ada gangguan. Tak pernah ada, Casey. Tidak pernah ada. Rupa-rupanya, bila isteri dengan saya dekat tepi pantai dengan anak-anak, kami pergi memancing, isteri saya pernah menegur. Katanya, bang, Abang nampak tak dekat laut ada itik? Isteri saya tegur ada itik. Dia nampak itik dekat atas air, Casey. Tengah, seolah-olah macam sedang berenang. Itik. Saya pula tak nampak. Saya terus marah isteri saya. Awak ni, kan kita dekat laut, janganlah tegur-tegur. Isteri saya kata, lah bang. Dan kami terus lupakan bab yang mana isteri menegur nampak seekor itik. Mancing, makan, kita berborak-borak sampai pagi balik rumah. Tak ada apa-apa berlaku. Malam tu rupa-rupanya dia datang sebab isteri saya tegur. Bang, abang nampak tak dekat laut tu ada itik? Mesti jadual. Hello, selamat pagi. Siapa tu? Hai, saya Aida. Aida, panggilan dari mana Aida? Daripada Gimo. Oh, Gimo. Orang estate lama ni Ya saya. Tapi ni bukan pasal Gimo. Dekat kawasan rumah anda ni, kalau waktu malam memang sunyi sepi kawasan Gimo ni sunyi sepi. Jiran ujung pun pernah cerita lah. Diorang macam gangguan. Tapi ni bukan pasal Gimo lah. Saya pernah pergi di kawasan Gimo waktu malam. Saya tengok sini sunyi je tempatnya. You patut jalan tempat dekat kereta api trek lama tu. Saya nak pergi sana lah waktu tu. Tapi hujan saya batalkan niat. Oh, pasal kalau you pergi sana, there's this one point whereby kita orang pernah jalan-jalan lah. Reception handphone, tak ada, kita baru cross borderline satu je kan. Terus live kita mati lah. Kita setengah buat FB live ni. Kan, kita live, dia berarti ada area kita berasa macam, ada benda ni tu, kita balik, tak jadi. Nanti mungkin kalau berkesempatan saya buat dekat situ, cerita dalam kereta di Gimo. Dan pengalaman anda Aida tentang apa ni, silakan. Okay, actually ni pasal rumah mak saya lah dulu kan, masa di daerah Bukit Panjang sana. Okay, masa tu kita orang tahulah yang mak kita ni orang jualan kan. Jadi selalu mesti ada macam gangguan-gangguan je lah orang jualan, standard lah kan. Mesti ada orang kacau sana, kacau sini. Jadi satu hari tu saya dengan anak-anak lah tengah tidur kat rumah mak. Masa tu dalam rumah tu cuma ada saya, anak-anak saya dengan suami saya, mak bapak saya, abang saya kat bilik lah. Satu bilik tu kosong. Bilik kosong tu untuk adik saya yang dah lama tak balik tu lah. Jadi masa tengah tidur tu, kira anak saya satu ni yang bujang, dia terbangun. Dia nak pergi toilet. Terus dia masuk lah, dah pergi toilet, dia patah balik. Sekali bangun pagi, dia cakap dengan kita, semua orang dah bangun, mana pakcik dia yang bongsu ni lah. Saya tak disebut nama jangan marah. So dia tanya mana pakcik dia. So kita macam, pakcik kau kan dah lama tak balik, dah berapa lama dia tak balik. Dan my anak kata, tak, betul, orang nampak dia semalam, orang nak pergi toilet ni, orang nampak dia daripada dapur masuk bilik. Dia cakap gitu. Jadi kita macam, kau jangan main-main tau. Jadi pasal kita dah tahu keadaan rumah tu kan, so kita macam brush it off. Kita cakap dengan dia, okey tak apalah, jangan fikirkan sangat lah. Mungkin agaknya dia dah keluar kot pagi-pagi, pasal anak-anak saya tak tahu keadaan rumah tu lah kan. So kita itu dah jadi satu tu. Jadi bila kita dah keluar semua, tu malam, ada Monday tu kita balik. Then cuma I dengan my husband kat rumah sama anak-anak I. Then my husband pergi dekat toilet nak solat, nak ambil wuduk. Then I pun dekat bilik dengan anak-anak masa tu. Pasal I baru habis solat, my anak-anak tengah buat homework. Sekali my husband keluar dari toilet, my husband tanya I, siapa tadi kacau ayah?
Habis I cakap, I tengok gambar saya terpanjang. I cakap, kacau you. Dia tengok anak-anak you tengah buat umrah tau. I baru habis solat. Dia kata, jangan main-main. I cakap dengan dia, apa maksud you? I cakap, anak you tengah buat umrah. Tu dia kata, tak, betul. I tengah ambil wuduk tu, I dengar ada anak suara anak kita ketuk pintu toilet tu, lepas tu ketawa. Lepas tu lari. Lari tu yang I keluar. Tu I tanya you. Tapi lillahi ta'ala, my anak tengah buat umrah. Masa I solat, my anak memang kat sebelah kita kan, walaupun kita solat, mata kita kiri boleh nampak atau kanan kan. Jadi I nampak my children memang tak bergerak. Kalau dia nak lalu, dia nak kena lalu depan I tengah solat. Takkan dia nak pergi lalu I tengah solat kan. Itu yang terus saya cakap dengan my husband, tak boleh jadi ni, nak kena bilang my mother lah, I cakap kan. Itu yang my mother bilang kita orang tak, dia tahu nanti dia akan buat sesuatu lah untuk perbaiki keadaan ni. Pasal rupanya my anggota keluarga ni dah biasa kena gangguan gini. Pernah satu kali juga tu, kita tengah dengar rancangan You MJ12 tau. So kita tidur kat living room ramai-ramai. Kita buka radio dengan sound system, surround system pula tu dekat atas tembok punya tau, yang dekat ceiling tergantung tu. So kita sambil dengar, sambil tertidur semua. Jadi bila last part tu, I pula tidur pandang tingkap luar. Tingkap luar, jadi tengah baring tu kita dengar MJ12 dah nak habis. Lalu MJ12 time berapa tahun yang lepas tu, kalau dah habis kan terus main music kan. Okay, jadi on that part I ingat lagi, I facing my husband tengah tidur. Okay, tangan I macam ni tu, tak macam baby tidur tangan ke depan muka kita gitu kan, macam udang gitu. So I tengah tidur gitu, facing my husband. Kali I dengar suara macam orang menangis tau. So I ingatkan radio you yang mainkan tu lagu tau. I pasti mati ingatkan, oh ini agaknya soundtrack. Tapi suara tu saya gila. I cakap dengan sampai I ni tak boleh buka mata lah. I terus macam, ya Allah, ya Tuhanku, ni bunyi apa? I kenapa lagi? I pasal dah ketakutan, I cuit my husband dengan jari telunjuk ni. I cuit my husband kat depan tau. I macam kuti-kuti dia. My husband pula I think pun memang takut. Dia kuti I balik. So I dah gitu macam, okay, that means dia dengar lah apa I dengar. So kita paksa diri kita, tak ada satu antara kita pun berani nak pergi tutup radio lah. But however, it went silent. It went silent until morning. So bila bangun, kita ingatkan mak kita nangis. Kita tanya mak ngigau mak kata tak, mak tidur nyenyak. Bapak dengar mak. Tak ada mak kau. Dah itulah, itu yang part of the story lah yang terjadi. Tapi sekarang my parents dah pindah lah. Itulah cerita dia. Jadi terima kasih. Ini berlaku di, anda katakan di rumah anda di Gimo lah. Tak, Bukit Panjang, rumah my mother. Rumah my mother. Sekarang di Gimo macam mana rumah ni? Oh, kalau rumah ni jangan cakap lah. Ni estate lama kan. Jadi jangan cakap lah. Kita kadang-kadang tu kalau lalu kan, memang ya Allah tak mau cakap lah. Jiran-jiran pun dah bercerita. Jiran ujung kita sampai dah pindah lah. Dah pindah. Sini pihak Derik I ni, kebetulan masa tu baru pindah tu, jiran ujung sekali nyonya. Dia ada mati, tak ada orang tahu. Jadi beberapa hari tu jiran sebelah dia bau bangkai, panggil polis, ID semua datang. So it's natural death lah. Dia mati tua. Jadi jiran yang sebelah tu cuma orang tak tahulah yang dia dah meninggal lah. Tak ada orang pun perasan nyonya ni dah mati kat dalam. Jadi jiran pasal dia sebelah menyebelah, jiran sebelah yang perasan. So dia dah mati, jiran sebelah tu keluar, masuk jiran baru India. Dia baru pindah, hari pertama dia pergi cek rumah dia tu. Sekali kelang kabut dia keluar, dia nampak, because kebetulan saya tengah jemur baju. Dia tanya saya, kakak nak tanya dia India ni dia pandai berbual Melayu. Dia tanya saya, kakak nak tanya lah, itu ujung dulu ada siapa tinggal? Dan saya cakap dengan dia lah, oh dulu nyonya tinggal. Apa jadi dengan dia Saya cakap, dia dah tak ada lah. Saya cakap kan, dia mati ke? Mati. Gua ada nampak tau, dia macam ada datang tengok depan rumah gua lah. Dia kata gitu. So saya cakap dengan dia, you biar betul lah. Saya cakap, saya dah ketakutan. Saya macam kita macam, dia ni macam-macam, kita jiran kan. Tapi dia kata dia memang nampak ada nyonya jenguk dia. So dia di India, dia pergi sembahyang. Dia sembahyangkan, dia kata beberapa hari tu dia patah balik, so far tak ada gangguan. Tapi orang yang pindah masuk rumah tu, dia sebelum dia pindah, dia buka cerita, rupanya dia pun adalah
gangguan-gangguan yang dia kena, cuma dia tak berani nak bercerita. Itu aje lah Casey. Kalau yang lain-lain tu kat belakang-belakang tu, macam saya cakap dengan you tadi tu, tempat tu, if you don't trust me, you can go and try, because we did try to go to that part. Kita 3 orang masa tu lah. My husband pergi nak try buat live. So dia setakat ada bushes kiri kanan aja. Dia ada lorong nak masuk kecil, turun ke bawah tempat track lama. Dia cross border tu aja, macam bushes tu, terus live disconnected. Dia patah balik, dia on, handphone dia ada network. Dia masuk, network hilang. Macam sekejapan lah. So you can send there lah. You can terima try kasih. Lah kalau Terima kasih Aida ya. terima kasih Casey. Terima kasih. Kisah yang menarik. Ini kalau ada pendengar yang berkongsi pengalaman yang menarik, walaupun jangan kita mudah percaya, jangan kita terikut-ikut, hanya sekadar hiburan, tapi baguslah bercerita dengan jelas dan tidak kedengaran suara radio yang mengganggu ketika anda berkongsi pengalaman.